أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, para profesor, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama meneruskan lagi ibadah puasa, yang mana kita telah pun berjaya menghabiskan 1/3 daripada bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, hadis dhaif yang didhaifkan oleh Imam Albani, riwayat Ibnu Asakir. Kata Nabi SAW, awwaluhur rahmah, di awal Ramadan itu ada rahmat. Jadi alhamdulillah kita dah habis untuk fasa pertama, 10 pertama, dan kita berada di fasa yang kedua yang disebut wa awsatuhu maghfirah, dan di antara, di pertengahan bulan Ramadan itu ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita sebut tentang Ramadan, tak dapat tidak kita nak kepada fadail, nak kepada fadilat-fadilat yang terdapat di dalam Ramadan. Cuba kita bayangkan tuan-tuan puan-puan, ini merupakan Ramadan terakhir kita. Kita tak tahu, saya tak tahu, mungkin tahun ini tuan-tuan nampak muka saya, oh Ustaz Izhar ada lagi bagi tazkirah Ramadan tahun ni. Tahun lepas dia dah, tahun sebelum dia dah, tak habis-habis muka dia saja. Jadi orang nampak selalu. Mungkin tahun depan dah tak ada, mana Ustaz Izhar tu? Dah tak ada dah, meninggal dah. Kalau orang Perak kata qalu. Qalu ni benda saya tanya Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kata qalu ni maksudnya orang Perak kata qalu inna lillah. Dia nak baca habis tak reti. Dia banyak qalu dah ustaz tu. Mati dah mana ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita ni, kita bila sebut Ramadan, kita nak yang terbaik. Sebab kita tak nak jadi golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-ayat. Apa kata Allah Ta'ala? Gunakanlah, wa anfiqu mimma razaqnakum, gunakan dengan segala banyak nikmat yang aku beri kepada kamu. Kita ni Allah bagi macam-macam nikmat, nikmat sihat, nikmat kesihatan, nikmat nyawa, nikmat segala-gala nikmat. Gunakan. Tambah-tambah kamu sekarang ni berada di bulan Ramadan. Gunakan Ramadan yang ada sekarang bersama dengan kamu. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal. Sebab bila datang ajal, kamu dah tak boleh nak buat apa dah. Bahkan kamu akan minta dengan Allah, laula akhartani ya Allah, kalau boleh ya Allah kau lambatkan aku 1 minit je, aku nak balik taubat, atau kau kembalikan sekejap dia Ramadan, 1 malam pun tak apa dah, aku nak sembahyang tahajud. Allah kata sorry, tak boleh dah. I'm very sorry, kata Allah, sorry, tak boleh nak buat apa dah. Dah habis dah masa aku bagi dah, lanjut dah tuan-tuan puan. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kenapa Allah sebut macam tu? Sebab Allah nak suruh kita pakat-pakat kejar syurga Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang Nabi janjikan kepada orang yang berpuasa. Orang kata ustaz, perlu sangat ke kita masuk syurga ni? Tuan-tuan, syurga ni tak boleh nak kata tak nak. Tak ada orang kata tak nak. Tanya orang putih, dia kata I nak masuk paradise. Nak masuk paradise, nak masuk ni lah, masuk syurga. Tanya orang Brazil, walaupun dah kalah tuan-tuan, saya penyokong Brazil dulu, kini dan selamanya. Tuan-tuan duk berjemen lagi. Orang Brazil kata nak masuk paradus.
nak masuk syurga. Tanya orang kafir nak masuk syurga. Tanya Yahudi, dia kena masuk syurga. Tanya orang Islam, kami nak masuk syurga. Tapi syurga Allah itu hanya untuk orang Islam. Kenapa nak masuk syurga? Allah janji. Allah sebut dalam Quran dalam surah Naba, tuan-tuan. Baca surah Naba. Apa? Allah kata apa? Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala, akan untung, akan berjaya, kata Allah. Confirm kamu akan berjaya. Apa kejayaannya? Hadaiqa wa a'naba. Kamu masuk syurga, kamu akan nampak betapa indahnya syurga yang dikatakan di dalamnya penuh dengan hadaiq, taman-taman yang cukup cantik, dihiasi dengan buah-buah yang sangat menarik. Antara buah yang disebut a'nab, iaitu buah anggur. Para ulama tafsir sebut, kenapa Allah sebut buah anggur, dia tak sebut buah lain? Kenapa Allah tak sebut hadaiqa wa duryana, tak sebut durian? Sebab buah anggur ni daripada zaman Nabi Adam lagi dah ada buah anggur. Allah bagi makan Nabi Adam dalam syurga buah anggur. Sampai hari ni masuk kampung nak makan anggur, duk bandar nak masuk makan anggur, duk negara sejuk ada anggur, duk negara panas ada anggur. Anggur ada saja. Tapi durian tak ada. Ada kat negara kita. Tapi kalau buah tamar dah ada kat Kelantan, tak mustahil dekat Arab Saudi keluar durian saya. Tapi nak cerita, itulah yang Allah kata cantik, hebat dalam syurga, semua orang nak masuk. Kemudian Allah kata apa? Wa kawa'iba atraba. Bila kau masuk dalam syurga, pramugari, bidadari, bidadara, pakak jaga kamu belaka, tunggu kamu. Wa hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Ni maksudnya para ulama sebut, dalam syurga yang akan teman kita ialah wanita-wanita cantik bagi orang lelaki. Wanita cantik ni macam mana pula? Allah sebut kawaib atrab. Kawaib, wanita yang umurnya sama umur, tak tua, tak muda, dan mempunyai payudara yang cantik. Tuan-tuan jangan kata ustaz lucuh pula. Saya tak lucuh ni dan tafsir ni. Dada ke hadapan. Sebab orang buat kajian, orang lelaki ni kalau dia tengok perempuan, dia tengok dua tempat. Pertama dia akan tengok dada, yang kedua dia akan tengok punggung. Orang perempuan pun kalau dia nak cantikkan tubuh, dia akan cantikkan bahagian dada, dia akan cantikkan bahagian punggung. Ini yang botok banyak orang buat. Fatwa kebangsaan haramkan botok. Sebab apa? Sebab dia orang ni suka besarkan buah dada. Baru ni salah seorang daripada beberapa orang artis, dia dah buat pembedahan buah dada, dia masukkan silikon dan macam-macam, nampaklah besar. Dalam syurga mas tak payah buat silikon, memang besar dah Allah jadi. Ustaz, ada orang perempuan tanya tuan-tuan, ustaz, saya kat dunia ni pakai kap B. Daud tahu tak kap Ustaz Imam? Imam kata kap B dalam syurga boleh bertukar ke jadi kap C atau kap E Ustaz? Saya kata mungkin sampai F, ikut kemampuan kita. Allah akan bagi tuan-tuan perempuan. Jadi nak cerita bagi, duduk dalam syurga ni sangat cantik. Orang kat dunia dia nak buat cantik payudara, sampai buat pembedahan, akhirnya menyebabkan dia sakit. Masuk hospital, kena buat pembedahan balik. Rosak habis buah dada. Angelina Jolie buang terus. Sampai Brad Pitt kata dia sakit sekarang ni pula. Macam mana ustaz tahu? Itu saya punya kerja. Dah dia buat, kita orang dia bincang boleh tak dia buang, sebab dia berkaitan dengan hukum tuan-tuan. Bidang saya fix masa dekat UKM. Jadi duk bincang dan tengoklah, orang kata dia ada possibility kena kanser 70%. 15% masa dia sebut tu. Baki tak ada. Jadi dia buang siap-siap. Buang siap-siap jadilah 90%. Tak ada kanser, 5% ada kanser. Tapi sekarang sakit pula lah. Sebenarnya kalau ikut hukum dia tak boleh nak bedah buang lagi. Dia kena tunggu sampai betul-betul dah kena kanser baru boleh buang, tuan-tuan perempuan. Tu. Masuk syurga sebab orang nak kepada syurga. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, macam mana kita nak masuk syurga? Maka Nabi SAW dia jelaskan ada 3 perkara yang boleh menyebabkan kamu masuk syurga. Nabi SAW sebut, man mata wa huwa bari'un min salat. Sesiapa saja di kalangan kamu yang beragama Islam, beriman pada Allah, mati selamat daripada 3 perkara, maka kata Nabi dia confirm masuk syurga. Siapa dia? Pertama kata Nabi, al-kibr. Orang yang tak ada perasaan sombong langsung. Nabi SAW tak sombong. Kita ni tuan-tuan nak sombong setara mana?
Awak ada pangkat besar sebagai contoh, jusah C, jusah B, A dan sebagainya, turus C, turus B, turus A. Awak nak pergi mana? Mati, semua pangkat itu tak dibawa. Awak nak menyambung dengan Tok Imam, jumpa Tok Imam tak tegur, aduh, Tok Imam grade berapa je? 41, jauh dengan aku. Lalu tak bagi salam langsung, Tok Imam tengok saja, tak apa. Tapi bila mati, orang yang grade rendah ni yang tolong sembahyangkan kamu. Mana ada Perdana Menteri nak tolong mandikan jenazah kita, tuan-tuan? Orang-orang bawah ni lah yang mati, yang kita mati nanti dia akan mandikan kita. Tak payah nak menyombong. Tak ada persatuan datuk-datuk se-Malaysia akan tolong mandikan kita. Tak ada, tuan-tuan. Persatuan profesor-profesor negara mandikan kita, tak ada. Yang mandikan kita mereka-mereka yang ada dekat bawah. Orang yang baik dengan kita, orang yang bersahabat dengan kita, tuan-tuan. Itu sebabnya al-kibr, jangan ada perasaan sombong. Itu saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW, al-ghulul. Apa itu ghulul? Makan harta orang tanpa hak. Kita ambil hak orang. Sepatutnya pelajar ni patut dapat A sebab dia ada masalah dengan kita. Kita bagi dia B, boleh pedoh kita. Di akhirat, kau jawab. Dalam hadis Nabi, masuk syurga dia orang ni tak lepas masuk syurga. Bawa amal ibadat, puasa penuh, sembahyang penuh, zakat penuh, tapi tak boleh masuk syurga. Kenapa? Muflis. Kenapa muflis? Sebab dia buat jahat orang pada orang kat dunia, dia ambil hak orang, akhirnya Allah tak bagi dekat dia untuk masuk syurga. Ni dipanggil muflis, na'udzubillah min zalik. Jangan ambil hak orang dan sebagainya. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil langsung harta orang kecuali dengan cara jual beli. Itu sudah memadai. Manakala yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kalau kita selamat daripada yang ketiga ini, insya-Allah kita termasuk daripada golongan yang masuk syurga. Siapa dia? Golongan yang selamat daripada hutang. Jadi hutang ini kalau kita tengok dalam ayat Quran, tuan-tuan, surah ayat paling panjang dalam Quran surah hutang. Yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat panjang, tuan-tuan. Orang yang berhutang ada tanggungjawab, orang yang memberi hutang pun ada tanggungjawab. Jadi Allah jamin orang yang tak berhutang ini, tuan-tuan, dia confirm masuk syurga. Sebab orang yang berhutang, dia akan jawab di akhirat. Orang-orang yang dihutang tak bayar, dia akan bertemu di akhirat pula. Memang kat dunia dah lepas, dia main kutu, sampai kat giliran dia, dia ambil duit. Habis giliran dia cabut, kawan menganga tak dapat yang lain. Dia buat pinjaman bank, tak nak bayar. Baru ni ada seorang hamba Allah, dia buat pinjaman bank bank pakai kad kredit. Bila dia pinjam kad kredit, dia macam mana tahu dia buat, dia adalah cara dia nipu ni, orang nipu ni, tuan-tuan. Dia guna nama orang, wallahu a'lam. Lepas tu dia pinjam duit bank tu habis dekat 15,000 pakai kad kredit. Lepas tu saya kata ke dia, mu tak bayar. Ish, dia kata bayar apa kan? Bank riba kata. Haram kita guna duit riba kata. Bayar balik ambil. Mu pakai tak apa. Jadi pinjam ni kena bayar, tuan-tuan. Bahkan para ulama sebut, pinjam dengan ahlum pun mu wajib bayar. Siapa suruh mu akad masa tu? Tetap kena bayar. Siapa suruh terima? Patut jangan ambil. Daripada awal jangan ambil. Tapi bila dah pinjam, mu tetap kena bayar. Jadi oleh demikian muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hutang ni kena bayar. Hutang dengan isteri kena bayar. Hutang dengan suami kena bayar. Kalau niat nak bayar, nak hutang lah. Tapi kalau dia sedekah, lain lah. Jadi oleh demikian muslimin muslimat, mari kita sama-sama buat perkara-perkara yang boleh bawa masuk syurga. Pertama, tinggalkan perkara-perkara yang boleh jauhkan, yang boleh menyebabkan kita takbur, sombong dan sebagainya. Yang kedua, jangan ambil hak orang. Manakala yang ketiga, jangan sekali-kali kita berhutang tanpa sebab yang boleh menyebabkan kita rugi dunia dan juga di akhirat. Jadi muslimin muslimat, apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.